A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Kita sambung bacaan daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Masih lagi kita dalam membacakan hadis-hadis daripada bab solat sunat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya seawal-awal perkara yang akan dihisap terhadap seorang hamba Allah itu pada hari kiamat nanti ialah solat dia. Yaumal qiyamah. Bila kita kata yaumal qiyamah, selalu dah saya terangkan sebelum ni, bahawasanya maksud dia bukanlah masa hari kiamat tengah hancur bumi, tengah gunung-gunung berterbangan, laut-laut menjadi kering dan sebagainya tu. Tetapi maksud al-qiyamah di sini ialah hari akhirat ataupun hari mahsyar itu. Jadi apabila dikaitkan dengan yuhasabu bihi, yakni di perkara yang akan dihisap ke atas dia, maka ia merujuk kepada padang mahsyar, merujuk kepada hari kita semua dihimpunkan dan dimulakan perhitungan hisab terhadap amalan-amalan. Jadi sekian banyak amalan, Nabi SAW beritahu perkara yang awal yang akan dihisab terhadap satu orang hamba Allah itu ialah berkenaan solat dia. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau elok solat dia ni, bila ambil solat, cek, tengok dalam amalan dia, tengok solat dia, cek satu-satu. Jika sekiranya okey, saluhat, elok solatnya tadi, faqad aflaha, maka orang itu akan aflah, berjaya, falah kan, yang kita kata hayya 'alal falah. Jadi faqad aflah, maka dia akan berjaya, maka telah berjayalah orang itu. Jadi yang duk seru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ni, kejayaan yang paling besar kat mana? Kat sana nanti. Yaumul hasyar, hari yang mana kita dihimpun. Yaumul hisab, hari kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada masa tu kita masuk orang yang al-falah tadi, ya. Faqad aflaha, kata Nabi SAW, maka berjayalah, falahlah, dapatlah falah orang yang solat dia okey. Wa anjaha, makna dia pun termasuk orang yang akan mendapat kemenangan, orang yang akan mendapat kejayaan, orang yang akan selamat, berjaya menyelamatkan diri daripada apa? Daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan selamatlah. Selamat ke mana? Masuklah dalam syurga. Wa in fasadat, tapi sekiranya solat itu rosak, faqad khaba wa khasira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau didapati solat itu rosak, maka orang itu gagal. Khaba, gagal, wa khasira, rugi. Gagal dia. Dia akan gagal. Dan kita kena ingat, gagal di akhirat ini, gagal di mahsyar ini adalah gagal yang sebenar-benarnya, kan? Wa khasira, dan akan rugi. Allahu Akbar, rugi. Ingat, rugi kat akhirat tak sama kita rugi kat dunia. Fa in intaqasa min faridatin syai', tetapi sekiranya didapati ada kekurangan, maknanya ada
yang kekurangan lah dalam menunaikan faridah, solat fardu dia, satu-satu perkara. Maksud kurang sini bukannya kurang solat, tapi kurang mutu kualiti solat tu. Kesempurnaan solat tu kurang. Mungkin kita ni khusyuk setakat Fatihah je, dah rukuk tu dah ke mana-mana dah kita. Mungkin dalam solat kita ni rukuk pun tak betul sangat, tak sempurna. Bacaan kita tak sempurna dan sebagainya. Apa-apalah fa inin taqassa, jika ada kekurangan daripada solat fardunya, faqala rabb azza wa jal, maka Tuhan yang maha mulia lagi maha agung, azza wa jalla, akan kata, unzuru wahai malaikatku, kamu tengoklah, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayakmilu biha man taqasa min al-faridah. Allah Ta'ala akan kata pada para malaikat, kamu pergi tengok dalam amalan, catatan amalan, dalam rekod amalan hamba aku ini, ada tak dia buat yang sunat-sunat. Allah tahu, tapi Allah Ta'ala suruh malaikat tengok. Kerana apa? Allah nak zahirkan keadilan Allah. Allah kata, okey, solat dia ni banyak rosak ni. Sekarang tengok dalam solat sunat dia. Ada tak solat-solat sunat? Kalau ada, fayakmilu biha al-faridah, maka gunakanlah solat-solat sunat dia tadi untuk dia menyempurnakan, dengan solat sunat tadi, man taqasa minal faridah, apa yang kurang daripada solat fardu. Sangat penting kita sembahyang solat sunat. Kita solat sunat ni penting sangat. Kerana apa? Confirm dah solat kita ni, solat fardu kita ni penuh dengan kekurangan. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, kemudian akan demikianlah akan berlaku kepada seluruh amalan dia yang lain seperti itu juga. Apa dia contoh? Tengok zakat dia. Oh, zakat ni ada kurang ni. Zakat ni ada tak betul. Tengok sedekah. Puasa ni apa, Ramadan ni macam ni. Puasa ni tak jaga mata, tak jaga telinga. Maka tengok solat puasa sunat. Ni yang berat sikit ni. Puasa sunat, IF dia tak kira, dia kira puasa sunat. Jadi kita kena fikirlah, adakah Ramadan kita ni boleh ke kita hanya tampung dengan 6 hari puasa Syawal kan? Alhamdulillah dah bagus dah. Tapi sebab Nabi SAW kata apa? Summa yakunu, kemudian adalah keadaan orang itu sa'iru amalihi, macam itulah keadaan amalan dia, seluruh amalan dia yang lain. Kalau orang tu tengok haji dia tak lepas ni, banyak kurang haji dia ni, dah lah pergi sekali tu je, banyak pula kurang, maka dia tengok dalam umrah. Sebab tu umrah ni kita kena pergi. Sekarang Arab Saudi dah tak bagi dah. Setakat 50 tahun je umur kan. Lepas pada 50 tahun dah tak boleh pergi. Setakat ni lah. Semoga Allah Subhanahu Taala mudahkanlah kan. Sebab tu kita kalau orang yang selalu pergi umrah, kita jangan nilah komen lah apa-apa kan. Dia yang tahu, dia dengan Tuhan dia tahu apa masalah dia nak pergi tiap-tiap tahun tu. Yalah kita risau kan, haji tu dah lah payah nak pergi. Nak dapat kota payah, nak pergi payah. Jadi kalau kurang, macam mana kita nak tampung? Inilah peluang kita lagi. Nabi SAW bagi tahu, macam itulah amalan yang lain. Maknanya umrah kita inilah yang akan menampung haji-haji kita, amalan haji kita yang ni. Jadi begitulah amalan-amalan yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada orang lain. Kena sampaikan, kena ceritakan benda ni. Lagi banyak kita cakapkan benda ni pada orang lain, maka lagi banyak benda ni akan datang, keyakinan terhadap apa yang kita cakap tu masuk dalam hati kita. Barulah akhirnya kesan dia, kita dapat solat sunat. Baru kita rasa penting solat sunat. Kalau kita tak banyak cerita tentang
kita tak sampaikan, kita hanya berpada dengan dengar, boleh juga, tapi slow sikit masuk dalam hati kan. Sebab Allah Ta'ala kata untuk dapat hidayat ni, pertama kena dengar dengan baik. Macam mana ayat dia, allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar perkataan-perkataan dan dia mengikuti dengan yang baik, maka inilah orang yang Allah Ta'ala kata muhtadun, orang yang dapat hidayat kan. Jadi kita jalan untuk dapat hidayat ni, pertama kita kena dengar. Yastami' ni kena yasma' bukan dengar, yastami' mana betul-betul dengar. Lepas tu kita kena cakap. Nabi SAW bagi tahu, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang itu sehingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak lurus hati orang itu hatta yastaqimu lisan, sehingga lurus percakapan dia, lisan dia, percakapan. Jadi kita nak kena cakapkan benda yang betul, cakapan kita, nak luruskan percakapan kita. Jadi kena dengar, kena cakap, kena dengar, kena cakap kan. Dengan cara tu barulah hati kita akan lurus, iman kita akan lurus. Semoga Allah Ta'ala beri taufik atas perkara ini, beri kekuatan untuk kita amalkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, rahmatilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, pastikanlah setiap apa yang kami lakukan ialah menuju rahmat-Mu ya Allah. Mendatangkan kami kepada rahmat-Mu ya Allah, menurunkan rahmat-Mu ke atas kami ya Allah. Wahai Allah, tanpa rahmat-Mu ya Allah, kami akan terdedah dengan azab-Mu ya Allah. Wahai Allah, lebih-lebih lagi azab akhirat. Ya Allah, Kau terimalah solat-solat kami, sehingga solat kami adalah solat yang akan menyelamatkan kami di mahsyar nanti ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah solat-solat sunat kami, sehingga solat-solat sunat kami akan menampung kekurangan solat fardu kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, tolonglah kami untuk kami dapat solat sebagaimana cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat telah menjaga solat mereka, maka itulah kami berusaha nak jaga solat kami ya Allah. Wahai Allah, dalam hujung zaman ini, akhir zaman ini ya Allah, ada berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai ujian terhadap iman kami ya Allah. Wahai Allah, jangan benarkan iman kami musnah, jangan benarkan amal agama kami musnah ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah untuk kami genggam erat-erat agama-Mu ya Allah, segala amal-amal agama ini ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami ya Allah, jangan Kau biarkan kami. Jangan Kau biarkan kami ya Allah. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.